Coba dulu tu, tapi atau di tubuh tu, sebab antara soalan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Jadi kita buka majlis kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya minta saudara boleh ada kini. Apa nama ni? Bangun pada malam ini pasal kita nak bagi peluang orang bawah tu masuk ke depan ni. Apa nama ni? Ini penuh ni. Itu orang apa orang? Peluang anak saya ni. Penuh. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita mengadakan kuliah iftar sepenuh Nurul Quran dan majlis berbuka puasa bersama Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Jadi insya-Allah Ustaz akan memberi tazkirah dan selepas itu adakan soal jawab muskilah agama. Jadi kepada yang ada persoalan boleh hantar kepada saya dan saya akan bagi ke Ustaz. Lepas tu format buka puasa kita pada petang ni, biasa tiap-tiap hari kita makan dulu. Makan nasi dan makan berat lah. Jadi hari ni kita minum air, makan kurma terus sembahyang. Jadi buah kurma dan air telah disediakan di atas ni. Dan air tu guna apa dah, ambil air sembahyang dah malam. Jadi komo-komo itu, mohon minum air tu dah, tak pakai terus sembahyang. Jadi plastik sampah tu nak letak plastik gelas tadi dah disediakan pakai dah. Jadi insya-Allah pada antara persoalan jawab dengan tazkirah, Ustaz akan melancarkan di rumah untuk pembinaan Mahat Tahfiz Al-Tahiri di Geluguk yang masih dalam pembinaan, insya-Allah. Banyak lagi nak pakai duit ni, Ustaz Wan kata banyak lagi nak siap kalau boleh tahun ni juga ni. Pasal library banyak ni dah. Ustaz kata bulan dalam belajar kat 2 juta. Jadi pakat-pakat di rumah lah, insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan yang bagi Ustaz untuk menyampaikan kuliahnya, insya-Allah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati pengerusi kita pada petang ini, Encik Zainuddin, yang sangat kita kasihi Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Wan kita, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Hikmah pada Miding, muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita berada di dalam majlis ilmu pada petang ini. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati pertemuan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai suatu amal soleh yang menguntungkan diri kita pada hari kita dibangkit di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi kita pada petang ini dalam slot tazkirah dan menjawab kemuskilan agama atau soal jawab agama. Mudah-mudahan kita dapat sedikit maklumat ataupun ilmu yang memberi manfaat untuk kebaikan kehidupan kita dunia sampai kepada akhirat. Dalam satu hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hatta yuftira wa da'watul mazlum atau kama qala rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah
hadisun hasanun. Artinya lebih kurang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang tidak ditolak akan doa mereka. Yang pertamanya imam yang adil, yang kedua orang yang sedang berpuasa siapa dia berbuka, yang ketiga doa orang yang kena zalim. Alhamdulillah kita sudah berada pada pertengahan Ramadan yang disebut dalam suatu hadis, tengah-tengah ini awsatuha, iaitulah maghfirah, keampunan. Tengah-tengah Ramadan ini kita diberi keampunan yang sangat banyak. Dan alhamdulillah kita sempat dengan tengah ni. Insya-Allah kita mohon kepada Allah biar kita sampai ke hujung. Aitukum minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Kawan-kawan kita ramai yang tak dang dengan kita. Ada yang meninggal pagi tadi. Tadi lalu kot Syekh Ibrahim, kubur Syekh Ibrahim tu ada orang duduk sipang orang mati. Tak tahu, wallahu a'lam. Tu hak kat laluan kita, hak kita tak lalu kubur, tak nampak. Hak kapung lain, kita duduk kalau ibadah tak tahu orang batu buruk mati. Orang batu buruk pun kalau duduk lorong berlima tak tahu orang lorong jida mati. Hak duduk lorong jida tak tahu orang bunuh mati. Tu sama-sama batu buruk, apatah lagi kita hak dalam Terengganu ni. Maka kita ni sekarang masih bernyawa, untung tak kita? Untung so. Tak. Untunglah kita walaupun miskin, walaupun tak dapat bering. Sebab kita ada besar, ada bering lagi. Nyawa masih di kandung badan. Satu hari Nabi kata orang kaya yang bersedekah, dia dapat syurga dengan sedekah dia itu. Maknanya kaya sini tak salah. Dia dapat syurga dengan sebab dia ada harta, dia sedekah, dia derma. Lalu sahabat yang miskin komplain Nabi. Komen kalau kita ISA lalu komplain Nabi, ya Rasulullah, mereka orang kaya betul boleh sedekah, kami orang miskin nak sedekah kenapa? Nabi kata boleh, masih lagi boleh berzikir, boleh sebut subhanallah, boleh sebut astagfirullah, sebut tu sedekah. Betul tak? Orang mati, wa an laisa lil insani illa ma syaa. Kata Allah, bila orang mati tak ada dah. Melainkan dia boleh amal masa dia hidup. Mati tak boleh beramal dah. Orang lain beramal untuk dia boleh, alhamdulillah. Tapi dia nak beramal tak boleh. Dosa kata nak bangun sembahyang orang mati, lalat ingat tak hidung, boleh tak? Tebah. Tak boleh dah, congok lalat. Mati dah. Maka dia hidup, walaupun miskin, boleh sebut subhanallah. Betul lah. Betul tak hidup? Betul? Nak kita berada di dalam Ramadan. Yang sekarang disifatkan dalam hadis, maghfirah, keampunan. Siapa yang dapat keampunan, Allah beri segala benda yang diminta di dalam doa-doa lain. Lepas tu doa terbaik, minta ampun. Dia tak minta syurga, dia minta ampun. Dia tak minta bidadari, dia minta Tuhan ampunkan dosa. Dia tak minta maknanya cerah kubur, dia minta Tuhan ampun dosa. Maka bila Allah mengampun dia, tepatnya adalah kebaikan semata-mata. Sama ada dalam syurga, kebaikan. Di padang mahsyar, kebaikan. Di dalam ujung punya perjalanan syurga, lebih-lebih lagi kebaikan. Jadi kita banyaklah kena bersyukur masih lagi hidup, sedangkan orang lain sudah tidak bernyawa. Kadang-kadang dak mati lagi, tak boleh dah nak beramal. Hak mati tak boleh dah, hak dak mati. Tengok orang sakit, tak boleh beramal. Tak boleh nak beramal, nak mari surah orang sakit tak boleh dah. Nak ngaji kitab, nak ngaji sifat 20. Ada ustaz orang ngajar di ni, sifat 20. Kat beg orang mati ada. Kalian tengok hospital. Ada ngajar kita bab semayang. Dalam wak hospital ada, ustaz pergi ngajar ada. Ada. Masa ni masa sihat ustaz mana nak pergi ngajar di nung? Bolok ngelih ni. Tak ada malah 3 kali naik tu buka li tak dia masuk kau malah ngajar. Dah masa mana orang sakit tu nak belajar? Masa sihat. Nabi kata dah sihataka qabla saqami. Rebut masa sihat sebelum masa sakit. Kita duk nampak bila nak makan kereta wajah
Kacih sama. Dia nampak. Padahal orang lain tu bahan tanah. Duduk dalam kubur terus dah. Nak sebut subhanallah tak boleh. Ngaji Quran tak boleh. Nak mari surah tak boleh. Tak boleh habis tau. Kalau ada modal tebak, beres. Tak ada modal, go to hell. Kena katok dalam ni. Biar yang dia tuan agong. Nah, acur pala-pala kena katok. Dan ni kita ni tepat yang sangat beruntung. Dunia, untung. Selagi mana? Selagi kita belum meninggal dunia. Nah, apa orang mati lah kubur? Nyesal lah ke? Orang sembahyang tahajud 100 rakaat setiap malam. Tahajud. Masuk dalam kubur. Nyesal dah habis. Kalau tahu dia kata aku tak tidur. Nah, 1000 rakaat dia kata. Kita bangun euro. Tengok piala bola je. Sepanyol lawan pada meeting. Nampak? Bukan marah tengok bola. Apa salahnya rehat? Apa minit rehat? 15 minit. Tahajud 2 rakaat. Ambil wuduk kejap. Nah, ya dia nak masuk bilik persalinan. Betul tak? Orang main bola. Aku masuk dalam bilik air sekejap. Ambil wuduk. Allahu Akbar. 2 rakaat je. Man qama Ramadan. Siapa yang bangun pada malam-malam Ramadan. Sama ada namanya tarawih, namanya tahajud, namanya qiyamul lail. Dia qama, dia berdiri pada waktu malam. Iman wa ihtisaba, iman pada Allah, mengharap balasan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi aw kama qala. Allah ampun dosa yang telah lepas. Antara dia perlawanan bola, tengah tu rehat kejap, nyetang 2 rakaat, Tuhan terima aitqum minan nar, merdeka daripada api neraka, walaupun dulu dia togok arak 13 kontainer. Jangan main 2 rakaat sembahyang, kan dah Tuhan terima. Beteng api neraka. Ni tak bola saja, pengap tidur. Tak boleh kepeng. Bukan warga tengok bola, selik kot tak. Nak pi dunia hasanah, akhirat hasanah tak. Oh, ada hasanah 2 rakaat celah. Nak ni tak bangun tengok bola, bangun kecing, cing. Hidup pula macam kambing. Jadi 3 golongan yang disebut dalam hadis ini Allah tidak tolak. Dah golongan lain tak tolak kau. Sebut dalam hadis lain. Kena mengaji ya. Nampak? Jangan main beli 3 golongan ni. 3 ni aja. Kita kena mengaji. Sebenarnya jangan ilmu ni pakai faham sendiri. Kena ada tu'u. Learning ramai dah ni. Minat agama tapi faham sendiri. Dia memunahkan agama. Zaman kita ngaji tu tahun 90-an. Tak ramai macam learning. Orang berakhir ngaji. Learning ramai. Tengok. Minat. Budak-budak muda. Minat ke agama madrasah. Naik banyak mana. Pondok banyak mana. Tapi. Tidak ada bimbingan tarbiyah daripada guru. Dia minat agama. Dia boleh rosakkan agama. Nampak? Dia yang minat suka agama. Dia rosakkan agama. Dia yang kasih Rasulullah, dia punahkan sunnah. Pasal apa? Pasal tidak ada ilmu. Dia bukan dengan minat. Bagus dah. Kadang-kadang kita silap faham. Kita ingat ke ambil gambar dengan ustaz tu dah jadi alim. Dah jadi alim tu kenang-kenangan. Ni kau selfie dengan tok guru tu, selfie dengan baba ni, selfie dengan habib tu, selfie dengan tok syekh ni. Dak ngaji. Tok Syekh tu ngaji apa habis kitab baca. Dia dah. Dia masih selfie ada. Jadi alim tak dia? Tak. Jadi salah faham kita. Kita jadi driver tok guru. Alim tak? Tak. Boleh pahala. Bagian bawa tok guru. Mayang dah betul kau. Faham? Al-ilmu bita'allum. Kena ngaji. Ni tok guru kita ada ni. Tok guru bagi tok guru dia tak ada dah. Arwah Haji Mang Pombing. Orang alim besar daripada Patani mari sini. Orang ambil ilmu dia ni Kolibar, pondok Kolibar ni. Masuk dengan tuan guru kita ni, duk ngaji tentang pasar, betul tak? Kita tak ngaji, kita tengok jelah. Orang ambil ilmu ni tinggal ni. Ustaz Wen kita ni ngajar gitu. Saya luar pendek lagi, mari. Parah lagi. Galah kereta di atas belakang. Ngajar dah. Learning kalau orang tak mari ambil ilmu dia, bodoh. Betul tak? Jadi bodoh. Nak Islam dengan mengaji. Dengan ngaji kita ada ilmu. Dengan ada ilmu kita mempertahankan kecemerlangan Islam.
Kalau bos sokong aja tak jadi apa. Nak. Tak jadi apa, kena mengaji. Mengaji pula kena betul. Learning amal dah dia ingat ke mengaji, tak mengaji lagi. Kena pandai beza benda makna kuliah, benda makna tazkirah, benda makna tausiah, benda makna ceramah. Hak tu kita tak boleh nak beza, jeng kita. Nampak? Nak kenal 4 perkara ni, 3 perkara ni, gini kita buat contoh. Supaya akan datang boleh buat sebagai panduan. Anak kita sekolah, kalau sini hari benda di assembly, di Terengganu. Hari Ahad pagi. Pagi Ahad tu beripung tu. Tak? Cikgu besar pun naik atas tu. Atas beri peringatan kepada pelajar-pelajar pasal buka minggu baru ni. Tak? 10 minit. Anak kita masuk kelas belajar, dia ada mata pelajaran pula. Bahasa Malaysia sejam, matematik sejam, sains sejam, agama sejam. Tu 2 perkara dah anak kita dapat. Yang ketiga, cikgu tu belum dia mengajar dia belum dia balik, bila kering bunyi loceng, dia kata dia ingat ya murid-murid, jangan main sangat di rumah, baca buku tau. 3 perkara. Maka yang beripung seminggu sekali tu dia panggil tazkirah. Faham? Yang cikgu besar suruh mana baca buku attack seminit tu dia panggil tausiah, pesanan. Yang anak murid, anak cikgu, anak kita belajar sejam tu dia panggil kuliah. Nampak? Jadi kita padang tausiah saja, padang tazkirah saja, lah tak erti nak beramal. Pasal kuliah tak ada. Betul tak? Follow tok guru ni tausiah, follow tok syekh tu tazkirah, follow tok guru ni tausiah, follow dengan habib ni pula tausiah. Dah mana kuliah? Batu kita bodoh. Tak erti nak mandi banyak, baca Quran tak betul, hukum tajwid kita tak faham. Nah, kita tazkirah je. Pas cerita alam kubur, alam barzah. Pas alam barzah, padang mahsyar. Pas cerita padang mahsyar, Imam Mahdi. Pas Imam Mahdi, Ashabul Kahfi. Dah mana hukum? Baik tak erti siapa kemampu. Pasal apa? Kuliah tak ada. Betul tak? Biar kena faham, biar kena beza. Benda makna tazkirah, benda makna tausiah, benda makna kuliah. Tidak ikut aja kita. Ikut. Tak nak mayang-mayang mamak, suruh orang juga. 12 tahun dah ikut ustaz, suruh orang kau jadi imam. Apa? Tak ada kuliah. Faham tak ke? Biar comel tu. Biar kemah. Sebab apa kalau anak kita hak sejam tu tak masuk kelas, dia dengar hak seminit je cikgu khabar tu. Memang 9E SPM. Jadi doa 3 golongan tidak ditolak. Yang pertama al-imamul adilu. Imam ini bukan untuk imam surah. Makna pemimpin. Pemimpin mana? Tak kira besar atau kecil. Pemimpin negara kalau dia adil, doa dia mustajab. Doa dia makbul. Sama ada nama dia agung, nama dia sultan, nama dia raja, Perdana Menteri, nama presiden, nama gubernur, kau anda? Wali kota kau anda? Bila dia ada sifat yang sebut tadi al-adilu, maka la turaddu. Tidak akan ditolak. Tak tolak bukan mana automatik tu makbul lalu. Lambat atau banyak, dia pasti diijabkan. Sebab apa besar sangat pemimpin ni? Memang pasal dia, mudarat dia besar, manfaat dia besar. Maka dia besar sekali. Lepas tu sebut dalam 7 golongan yang dapat berteduh di bayang arah. Dia nombor 1 Tuhan Nabi sebut. Yang pertama, imamun adilun. Nak? Baca dengan nakirah. Ni baca makrifah pula. Al-imamul adilu. Imam yang adil. Kalau dia jadi menteri besar, yang adil. Kalau dia jadi presiden, yang adil. Bila adil, maka dia istimewa. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara keistimewaan dia, iaitulah la turaddu da'watuhu. Tidak ditolak doa dia. Oh, orang tak tolak doa ni golongan mana? Orang Tuhan tak tolak doa. Golongan malaikat. Malaikat makan kedarah haram tau. Malaikat ni Tuhan kalau berdoa Tuhan makbul tau. Makbul. Jenis bersih. Jenis tak khianat. Jenis tak deraka ni. Jadi siapa yang ada jadi pemimpin, dia tarah malaikat. Kok mana tarah dia? Kok pihak doa. Bukan kok pihak meniaga jual belian bernikah anak bini tu tak. Malaikat tak menikah tak apa. Faham? Kita tak boh dah ni tarah malaikat, dak rebut tarah iblis.
Naknya jadi iblis. Masing-masing. Tengok benda yang ada dalam televisi. Betul tak? Benda ada dalam televisi. Kalau drama kau TV 1 dok tutup kepala tina. Pelakon TV 2 drama kau. Dok tutup kau rambut. Kau TV 3 drama kau. Lanjang kau. Berebut nak jadi iblis belaka. Awak gua ni akhir zaman. Nak? Kita minta dia tak boleh baca kitab sebulan sekali sejam dalam TV 3 boleh. Bahaya. Boleh merosakkan minda anak-anak kita. Minta lain lah televisi sejam sebulan. Nak baca kitab tak mau campur politik. Nak baca kitab nak suruh orang nadah kot dalam televisi. Faham? Tak boleh. Boleh menyesatkan orang-orang muda. Dan awak gua ni. Faham lagi? Kalau dah sesat tengok anak-anak tu lah. Betul tak? Pertandingan joget, pertandingan nyanyi ramai-ramai, pondok akademi Fantasia. Ada pondok dia, ada taranum, ada nahu, ada sorah. Betul bagian tasrih dia. Nak awak akhir zaman. Apa? Tajaan daripada orang-orang yang tidak cinta kepada akhirat. Tak kira mu jadi pemimpin mana? Pemimpin di dalam jabatan contohnya. Jabat Absar Ali Pakak ni. Pengarah mu pengarah yang adil kepada staf dia. Doa mu mustajab insya-Allah. Mu ada kilang kerja 40 orang buat kilang. Kilang budu, kilang poyok kat bandar. Dan mu menjadi majikan. Mu adil dengan pekerja-pekerja bawahan mu. Masuk dalam hadis. Tapi yang lebih hebat, yang paling ramai pimpinannya ialah ketua negara. Mana kalau ambil pulang balik, jangan kata sedekah gitu. Itu contoh. Jadi kalau nak jadi orang yang dapat Tuhan perkenan doanya setara dengan malaikat dan nak jadi imam yang adil. Berebut sangat nak jadi menteri, berebut sangat nak main politik, nak jadi pemimpin, tak apa. Dan biar jadi pemimpin taraf malaikat. Bila pemimpin taraf malaikat adil gini, Nabi sebut dia mula-mula sekali dapat berteduh di bawah arah yang mana hari itu direndahkan matahari sebatu di atas kepala. Nampak? Yudna syamsi qadra milin atau kama qala, didekatkan matahari sekadar sebatu atas kepala kita. Sekarang 90 berapa batu? Matahari daripada bumi berapa batu? Tak ingat? Ingat tak? Berapa batu matahari sampai ke kita? Tak ingat? Berapa batu? Tak belajar itu? Tak sekolah tak itu? Tak masuk kelas. Berapa juta batu sekarang? Orang ingat? Dalam sains dah, bukan betul. Zoniah. Kita boleh pakai zoniah dia. Pasal kita tak ada ilmu, dia lebih dari kita sandar ke dia. Tapi ilmu Allah Ta'ala, ilmu yakin. Faham? Berapa juta batu? Matahari. Tak tahu sekarang ada meeting. 93 juta batu. Dia bukan tarik tali ci. Dia anggar dia. Kita pakai dia lah. Betul tak? Tak ada masalah. Kita dengan tukang seming, yang kita tak andal, dia bagian seming. Kita segah ke dia. Ni qadra milin, batu Allah rendahkan. Siapa panahnya berebut-rebut cari tempat teduh tak ada. Rupanya ada satu tempat boleh berteduh, bayang arah. Hari itu yamalazilla, hari itu tidak ada bayang. Illa zilluh, melainkan bayang arah. Maka yang boleh berteduh bukan suka barang-barang orang. Yang Allah beri keizinan. Nombor 1, imamun adilun, ketua pemimpin, ketua negara, ketua negeri, tak kira lah, yang adil. Nampak? Dah kalau zalim tak usah cakap. Duduk dalam api lah tu. Nak khabar ni hak adil. Pasal apa? Bila kita besar, kita nak jadi adil, payah. Bila kita pakat harta banyak, kita nak jadi kadar kediri, payah. Bila kita harta banyak, pakat besar, kita mudah nak jadi takabur dan sebagainya. Kalau tidak takabur, selamat, alhamdulillah. Banyak dah soalan. Yang kedua, orang yang berpuasa, Nabi kata. Wasaim, orang puasa. Dia orang puasa, kita biar puasa kelas rendah pun. Puasa kita tak macam puasa Sina Osman. Puasa kita tak macam puasa Imam Syafi'i.
Puasa kita tidak macam puasa apa benda ni Tok kenali, tak apalah puasa kita puasa orang 2016. Tapi kita puasa ni sekurang-kurangnya imanah, kena beriman dengan Allah. Wahtisaban, kita mengharap ganjaran daripada Allah. Tak apa dah. Jangan banding puasa kita dengan puasa orang. Kita upgrade ni puasa kita biar lebih baik daripada puasa kita juga pada masa-masa yang lalu. Cuma kita nak yang terlebih baik, biarlah macam ke ibadat kita biar jadi macam ke dengan dunia kita. Dulu mula-mula kita kerja makan gaji yang dekat buruk pakai. Nak kerja 3 tahun boleh beli dah EX5. Ni kan ni orang dah 10 tahun dah kerja wajar pakai. Upgrade apa tu kenderaan. Itu juga dengan ibadat kita. Takkan dulu 10 tahun dulu kita baru nikah 2 rakaat tahajud, ni 2 rakaat juga, tak ada upgrade. Macam tulis dah orang cetong. Kubur kata kau panggil gali je. Nampak tak? Dia mati-mati hak ustaz kata tu, tok ki kita tu nak mati dah, tok ki kita. Mu termasuk ke cucu? Kita baru muda, kita baru 13. Dah 13 dah apa? Tengok orang beranak 2 hari demam panas, senyap baby. Bukuh dengan kain kapang, tahu tak? Padahal baru 2 bulan umur. Dia bukan kira tua. Ada tak orang tua tak mati? Ada tak? Ada tak orang masuk hospital tak mati? Ada tak? Ada tak doktor mati? Doktor bahan tanah jilat cok tu. Doktor hak tukang rawat meninggal dunia. Hak tukang kena rawat balik mulai dia bagi brain. Faham tak? Nak rawat kau ni. Ada? Jadi kita berpuasa alhamdulillah. Dah lepas-lepas aku puasa banyak dak molek, banyak dak betul. Gini. Orang tanya Syekh Ibn Hajar rahimahullah taala, dia kata berdoa sama biar Allah Taala kembalikan pahala kita daripada ibadat-ibadat kita yang rosak di kala lalu. Nampak Allah mudah bagi Allah waktu. Sebab dulu kita kadang ada riak, kadang ada ujub, ada sum'ah, kadang-kadang tidak buat dengan berdasarkan ilmu. Dalam bahan-gambang. Jadi kita doa semuanya supaya Allah tidak ambil balas atas perbuatan kita dan kesilapan-kesilapan kita masa lalu. Dulu puasa kita tak molek, minta Tuhan terima juga. Dengan belah rahmat kasih sayang dia. Jadi bila kita ni dalam berpuasa, Nabi masuk tadi, Nabi kata la turaddu da'watuhum, tidak ditolak doa mereka. Berdoalah bila kita berpuasa. Ambil kesempatan doa. Bukan doa nak buka puasa. Kita bila dapat baca hadis ni, doa nak buka puasa. La ilaha illallah. Maksudnya siapa yang berpuasa, berdoalah. Doa mereka mustajab. Hatta yuftira. Sampai pada masa mereka berbuka. Barulah habis saat mustajab. Jadi kita pagi puasa, pukul 8 pagi puasa. Doa. Doa untuk diri pagi. Tak nak doa. Doa untuk dirimu. Doa untuk kesihatan ibu bapa mu. Doa untuk anak-anakmu nak ambil periksa. Doa keselamatan anak daramu kerja bawa lari. Banyak kan boleh doa. Ni saya nak doa untuk kita. Gong kita ni. Adik-beradik apa orang? Betul tak? Apa dah doa ke adik kita? Apa dah doa ke kakak kita? Apa dah doa ke anak dara? Hak duduk di kesung. Asal doa kita orang. Anjang mak aku seorang. Anjang mak aku seorang. Air bah tanah tak apa. Aku seorang ambil panjang mak. Gok gitu terajang tersekok. Anak beranak ramai apa doa? Dan ni kita sedang berpuasa mustajab. Doa. Doa untuk kebaikan negara kita. Tak menang kalah juga. Naik hak tu juga. Doa segala benda yang kebaikan banyak untuk anak-anak dan sebagainya. Orang puasa macam budak-budak Mana? Mereka orang bersih. Orang dalam keadaan bersih. Budak-budak kan mana ada dosa. Diibaratkan begitulah orang yang sedang berpuasa. Apatah lagi kalau dia masuk dalam satu hadis, dia puasa itu kerana sungguh-sungguh mengharapkan kebaikan dari sisi Allah. Dalam satu hadis kita man shoma Ramadan imana wa ihtisaba wa firatin wa qamahu. Imana wa ihtisaba. Nampak? Maka kharaja min zunubihi kayaumin waladathu ummuhu au kama qala. Barang siapa yang puasa Ramadan kerana beriman dengan Allah, bukan kerana mak suruh, bukan kerana narai ke birah, puasa ni kerana beriman pada Allah, wahtisaba, mengharapkan kebaikan daripada Allah.
Tak apalah, nak pahala, nak syurga, tak apa. Jawab bagi mang kalau orang ngaji nahwu, tepat jawab dah ni. Allah apa? Asal ghafarallahu lahu. Ghufira lahu. Allah beri keampunan bagi dia. Dosa hak mana? Dosa hak semalam tengok berapa merah. Kan? Ma taqaddama min zambihi. Segala dosa yang telah lalu. Nampak? Ha, tu satu riwayat. Satu riwayat, kharaja. Dia keluar. Keluar daripada apa? Keluar daripada pati. Kan? Kharaja min zunubihi. Bukan zambihi. Min zunubihi. Dia keluar dari segala dosa. Kalau Nabi kata kharaja min zambihi, Allah dosa. Tapi Nabi guna ayat jamak. Ha. Zunub dengan zam. Zunub jamak dia. Ingat tak? Mu ngaji. Ngaji mana? Ngaji tak? Sini, madrasah. Zunub. Jamak apa panggil? Jamak takdim. Ingat tak? Cik Usuk. Zunub. Kalau zambung tu dipanggil isim mufrad, zunub. Tak tahu? Kan? Cuba dia ingat. Ada orang ngaji nahwu seorang sini. Tu-hatilah pakak mengaji lah tok guru ada ni. Nah, sungguh-sungguh, pakak mengaji. Jamak taksir dia panggil. Faham? Maknanya kata menunjukkan jumlah yang banyak. Atau makna keseluruhan. Siapa yang puasa kerana beriman dengan Allah. Sungguh-sungguh. Walaupun puasa kita tak kelas ni. Puasa kita tak macam puasa khawasul khawah. Puasa ahli sufi. Puasa salafus salih. Tak apalah kita puasa orang Terengganu 2016. Tapi iman lah, beriman dengan Allah. Kharaja min zunubi. Dia keluar daripada segala dosanya. Macam mana? Kayaumin waladathu ummuhu. Seperti pada hari dilahirkan dulu. Masa kita baru beranak itu ada dosa tak? Cik Sok? Ada tak dosa masa beranak itu? Beranak tahun apa? Ingat lagi? Ingat, 60-an itu. Tahun 60-an tahun apa? 63? 63. Apa dia beranak kamu? Mana tahu? Ada gambar? Orang khabar. Tapi dengan berita mutawatir lah. Faham tak lagi? Maka masa baru beranak itu, baby tu, mu ada dosa tak? Ada. Dah tua ni banyak tak dosa? Ada apa? Mengaku banyak dosa, Tuhan suka. Faham? Kalau Tuhan benci ni mengaku tak ada dosa. Umur kita 70 dah tahun ni. Tak rajin kata kat orang. Tok mu tak rajin kata. Tak gamak dah rajin kata kat orang. Ada orang tua cakap gitu. Umur kita 60 dah. Tak rajin balas dengan orang. So cakap gitu Tuhan tak berahi. Faham tak? Ngaku tak baik. Ngaku doh. Ngaku kita tak ada ilmu. Baru Tuhan sayang. Faham tak? Ni ngaku baik. Ngaku tak je kata kat orang. Ngaku baik. Ngaku lidah tak pernah kata tak betul. Jangan kata gitu. Maka kita jadi macam baru anak mula. Cik Esok. Kalau kita ni puasa sungguh-sungguh. Kerana Allah. Bukan kerana lain. Mu jadi macam beranak itu. Tahun 63. Dah suka tak? Jangan balik pakai paper pula. Dah apa kena pakai paper bang? Ustaz kata macam baru anak mula hari ni. Jangan order gitu. Bukan maksud tu. Maksudnya suci Tuhan bersihkan dosa. Berkat mana ni? Amalan puasa. InsyaAllah. Yang ketiga, orang yang kena zalim. Batu orang yang kena zalim berdoa semua dah. Kalau kita tengok orang kena zalim, kita minta dia berdoa. Anak nak ambil periksa apa semua, cari orang kena zalim. Atau wasak ke dia mu kena zalim ni, orang khianat harta mu ni, tipu habis semua. Mu doa kat anak aku biar lulus cemerlang. Faham tak? Pasal dia orang kena zalim. Betul tak? Kita tak asal nak suruh doa tu imam. Asal doa tu Bilal. Asal doa ustaz. Nak? Ada tak Nabi kata doa ustaz? Tak. Nak? Doa tu imam surah ada? Tak ada. Ni doa orang kena zalim. Doa orang yang berpuasa. Walaupun jual sekering, tapi dia orang berpuasa. Doa dia la turaddu. Mudah-mudahan kita ambil hikmah yang ada di dalam hadis yang kita baca ni. Sebelum saya menjawab soalan diwakilkan oleh pihak madrasah atau pihak surah hikmah kita,
melancarkan kutipan derma yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pembinaan Ma'had Tahfiz Al-Quran At-Tahiri. Hak kita dia maklumlah di log logo Haji Tahir kita ni yang masih lagi memerlukan sumbangan dari tuan-tuan dan puan-puan. Jadi petugas naklah bangun bertugas mengutip sumbangan tersebut sekarang juga. Ada petugas? Tak ada. Pakai bola tong. Bola latong tak apa. Kalau tak ada petugas kita bola latong. Tong tu ada kat mana? Ada luar. Kat pergi tengok latong tu. Bukan tengok saja bola piti. Kan kata ni tong ni ustaz kata ni. Lepas tu bola. Perutnya nyambung bola. Faham? Jangan buat bodoh gitu. Bogok seria. Sebab apa kalau kita orang yang mati dah tak boleh nak derma dah. Mak dara kita meninggal tahun lepas. Senyap dah orang tanah. Betul tak? Tinggal tu esang 2 tik. Anak dia dah hari. Terus kata saya rodong. Jerang-jerang. Betul tak? Jerang nak pergi kubur jerang. Kepuk lagi. Anak dah pergi. Ni sedekah. Anak kita tak ngaji tahfiz. PT kita ada 15 ayat dalam body ni. Body bangunan tahfiz. Tu. Anak kita ngaji kalau kau putih belaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi PT kita ada gak 20 ayat itu. Bagi Ma'had Tahfiz, wak pondok. Tu orang pandai main MLM. Mega dengan Allah. Saya pergi di Aceh pun ni. Dekat satu kedai minum air, kedai kopi. Cakap. Rupanya dia sedang menunggu seorang daripada Malaysia yang akan sampai esok untuk merasmikan masjid. Orang Malaysia ni dia di sini orang tak kenal. Di sana di Indonesia dia cari kapur-kapur yang doa-doa, dia akan buat masjid. Yang tak mampu ataupun ada masjid yang uzur-uzur dia buat baru. Duit dia serma. Bayar gaji orang, beli barang serma dia. Saya kata dah berapa yang pertama kali mari dak dia ini masjid yang ke-115 rasa. Masjid dia 115, 110 gitu kan. Mana 100 lebih tak ingat. 100 lebih dah masjid di seluruh Indonesia. Bayang kita kalau surah ada orang. Kalau atas nama kita seorang ada kita whisky ya mana boleh beli kalau. Kalau ada apa ya kalau nak buat suti kalau. Ada 300-400 ya. 500 ya dah buat kalau ada lagi kita kalau. Dia ni sudah 100 lebih masjid ya. Dia kerja dari duit. Niaga dia, kaya dia. Senang anak isteri dia senang. Dia cari duit untuk berniaga, untuk kehidupan, untuk dunia dia. Dia ada petugas dia akan jari diwantik wakil di Indonesia. Sampai ke Timur, sampai ke Sulawesi ni bukan saja ni di Sumatera. Seluruh Indonesia. Yang mana nak buat masjid ke, kapur orang asli ke apa. Betul, cepat tu dia bagi duit. Dia pergi masa orang siap, dia akan datang rasmikan masjid tu dengan orang kampung. Nak rakyat ni 100 lebih masjid buat. Atas seorang, dia seorang. Bukan bagi dengan kerajaan tak. Atas dia seorang. Dia kata. Sebab tu Nabi kata barang siapa banner masjid walaupun sebesar sarang burung peti. Mana ada masjid besar sarang burung peti. Hak paling kecil dalam dunia masjid Losong. Betul tak? Losong kat TTI Taman Tamadung. Banyak kan masjid. Dari mayang tu masuk nak dekat. Dah ratus-ratus juta teruk situ. Tu besar dah. Nabi kata dalam hadis sebesar sarang burung. Besar ni sarang burung. Mana ada masjid besar ni. Tak kira lah Nabi kata kalau besar ni sekalipun dia buat masjid, banallahu lahu baitang fil jannah, Allah akan bina istana baginya dalam syurga. Istana. Dah istana macam istana Kolibar ke? Macam istana Senereng ke? Atau ke? Hei! Tu musuh kohong. Ada jamban tahi. Istana, rumah apa pun kalau ada jamban tahi tu tak pakai kawal. Tak online. Tahu tak? Istana dalam dunia dalam Malaysia ni ada jamban tau. Ada tempat raja berak ke raja tak berak pakai nguak. Tu beri tahi gitu. Ada? Berak juga dah bila ada jamban tak molek. Tanah hak molek tak ada jamban. Dah ke mana? Dalam syurga.
Dalam syurga ada berak tak? Tak ada. Tak ada berak. Tak ada tahi mata, tak ada tahi hidung, tak ada tahi telinga, tak ada keluar haid, tak ada air kencing, tak ada berak, tak ada nifas, tak ada seguguk, tak ada putihan. Mana? Tak ada inguh, tak ada gahak, tak ada air liur. Ada peluh. Peluh ada ahli syurga. Bila dia keluar, baunya miski. Bau kasturi. Bukan kasturi hak jual pasar malam. 3-10 yang kan. Kasturi syurga. Dan bila dia mengeras peluh tu, bau kasturi, dia akan jatuh seperti mutiara. Keting, 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 tubik lagu. Faham tak? Rock ada, balada ada, blues ada. Faham? Dah? Nampak tak? Jadi tak ada berak, ada jambang dalam syurga. Tak ada. Istana tak ada jambang, rumah hebat semua. Tak, rumah biasa tak ada. PPRT ada dalam syurga. Faham? Semua istana belaka. Itu baru betul. Walaupun dia buat sebesar, mana kecil dia masjid dia buat kapun dia. Buat dengan plywood ke masjid. Rata ni pun yang tak nipoh, tapi masjid ataupun tidak ada dinding zaman Rasulullah. Hanya ada atap dengan perenggang batu gitu je. Masjid Nabawi mula-mula. Allah bina baginya satu mahligai istana dalam syurga. Istana nak banding dengan istana dunia tak pakai kawan. Kalau buat daripada duit yang halal pun istana tak indah mana. Apatah lagi dengan duit yang haram. Faham tanah rakyat? Faham lagi? Jadi pakat-pakatlah kita sebelum kita masuk dalam kubur. Pakat-pakatlah kita tinggal harta kita sedikit untuk keuntungan kita di akhirat nanti. Sebab yang kita bina itu jadi rumah kita utuh hacul bu habis. Tapi yang kita sedekah, ma sadaqtum faqad abqaitun. Apa yang kamu sedekah, faqad, bukan gura-gura, sungguh, bukan nak lawak, abqaitum, kamu kekalkan akan dia. Soalan yang pertama. Jadi kita akan berhenti lebih kurang 2 minit sebelum waktu berbuka. Sini buka pukul apa? 7:23. Lewat. Ladang pukul 7. Tak apalah, kita berhenti 7:21. Lepas tu baca doa sikit. Kemudian kita makan kurma dulu. Lepas makan kurma, kita semayang. Biar selesai dulu semayang. Baru kita makan kurma pula ke nasi dah? Ada nasi? Beres. Kurma pula, jeng. Ada nasi. Lepas tu kita makan, relax dah lah. Pasal kita semayang dah. Banyak kita buat majlis, kadang-kadang dia buat makan nasi dulu. Kita tak apa nasi sampai depan. Orang belakang berebut pinggang lambat. Allah, orang pun komat. Baru nak buat nasi, komat dah. Komat kena orang mulut molek ni, kena mulut jangan natang tu bila komat dah. Aku tak boleh lauk lagi. Jadi masalah. Kita sembahyang dulu, comel-comel. Lepas tu selesai dengan Allah Ta'ala, kita makan. Biar duduk luar ni pun jangan balik. Makan bersama lepas sembahyang. Kita tengok soalan pertama orang pada meeting. Apakah hak umar bagi perempuan yang putus haid? Kalau masih lagi ada darah selepas selesai hak umar tersebut, adakah kira darah itu haid atau istihadah? Baik. Muslimat tanya. Nak putus haid dah baru nak tanya. Dah biarlah korang tanya juga. Biasa orang muda dia tak tanya gini. Umur 15, 16 dia tak tanya. Biasa gini ni dia hujung-hujung dah. Kalau drama tu episod ke 18 dah. Baik. Dia kata umur berapa ke orang perempuan ni putus haid? Orang putih panggil benda? Cuma sebut betul-betul. Monopau. Itu kuih. Pau. Betul benda, betul. Monopos. Monopos. Asal bahasa Terengganu menepuh. Jadi dah lewat kira dah cakap pun ngabang dah mak. Mana mak cakap gini jadi musang menepuh dah. Tidur suku dah. Mak tidur bawah katil je, tidur dalam gerobak. Nepuh dah tu. Jadi bila ada dah umur menepuh ni bila umur? Tidak ada umur tertentu. Tahdid tak ada. Jadi atas perempuan tu sendiri. Masing-masing lah. Kalau umur mula-mula haid ada lebih kurang 9 tahun takrib. Lebih kurang 9 tahun.
Itu dengan istiqra', dengan kajian daripada ulama-ulama mujtahid. Tapi kalau putus haid, menepuh, tidak ada. Ada perempuan yang menepuh awak 46 tahun, 47. Ada perempuan yang 50. Ada wanita 55. Ada 62. Baru ni seorang nenek di Brazil 79 melahirkan baby kembar. Tak nepuh lagi. Tak dia macam nepuh dah. Tak nepuh lagi nak. Tidak ada had tertentu. Jadi ukuran masing-masing. Kita ukur masing-masing. Dan tidak kalau keluar darah ukur juga. Kalau dia menepati ciri haid, dia haid sehari semalam. Walaupun umur 60 dah, keluar darah sehari semalam, itu haid. Tapi kalau keluar darah maknanya 2 jam saja, darah apa? Darah pacak. Darah istihadah. Dia gitu. Dia tidak ada, jangan pakai orang tua, kalau beranak 40 hari dah, mu jangan semayang. Tak kamu, ajar orang sesat. Dia pesan ke cucu dia, kalau beranak lagi 40 hari jangan semayang. Dia main 40 gitu, bukan 40. 40 tu lebih kurang. Faham tak? Mu kena ukur sendiri lah. Dah kita nak ukur gana. Dia tanya pula, molek kat tanya. Baik bodoh ini pada bodoh sepanjang hayat. Ukur gana pula. Masuk dalam bilik air ukur. Nak tahu haid beti ke tak? Ada dia tanya. Dia nak tahu gana, haid beti nak tahu gana. Faham tak? Tengok pada stiker jangan dalam belakang kereta kacir. Awet lain ni jangan main. Lulusan kolej belaka bah. Ngespek besar hidung cotek tu nampak sikit hidung. Naik viva. Tak. Tu tak salah tu nak ngaji-ngajilah dunia, faham? Dah mu boleh kerja, boleh kereta, alhamdulillah boleh pakai viva, alhamdulillah. Kalau mu pakai viva zaman para meswara itu mu maharaja dah. Faham tak? Tu tak ada hal dunia. Mu tak salah tapi apa mu tak gaji. Haid tak erti, istihadah tak erti. Tak tahu ke benda. Tengok tulis belakang ni, Naba City. Utara Malaysia. Shinto. Bagus. Nampak? Jauh mengaji. 300 kilometer pi. Balik pula awet ni, ngaji mana mek saya ngaji di Ustaz mana Skoda. UTM Skoda. Skoda itu lah. Bagus. Tapi haid tak tahu. Nampak? Dan darah kalau keluar, mak kita kata asal tubik tak boleh mayang selalu. Asal tubik darah tak boleh mayang selalu. Tubik ke hidung tak mayang. Faham? Jadi kena faham baik-baik. Tidak ada tahdid, tidak ada sakatang berapakah tarikh terakhir perempuan itu haid. Tidak ada. Menopause ke, nak panggil apa ke, dia atas perempuan. Ada perempuan yang awal, ada perempuan yang lewat. Begitu juga dengan darah nipah. Ada wanita ibu yang bersalin 30 hari saja nipah. Ada 35, ada 38, ada 40, ada 46, ada 50 dan sebagainya. Tapi tidak ada haid sampai kurang daripada sehari semalam. Kita keluar pagi tengok, ada darah, period dah. Tak mayang subuh. Tengok dah ada dah. Asal tak ada dah. Kena qada subuh. Jangan pakai beng gitu. Bermakna awak istihadah tadi. Kena qada. Kita tak qada. Bini sakit nak beranak dalam borong. Bini aku sakit tadi orang tak bang lahur ni. Ni asal dah tak beranak lagi. Mana dia tinggal lahur. Tu tanda buat dalam telefon, smartphone. Habis ke darah nipah ni yang hari tu lahur awak sakit tak mayang ya. Kena qada. Ada lelaki pesang kita gitu? Berapa encik jawab? Ada lelaki pesang itu? Ada? Kahwin nak pada? Nampak tak? Dah. Batu benda besar. Ni tanggungjawab seorang suami. Bini dah ingat dah. Ada. Panggil mak, panggil ayah. Laki lah. Kena tengok tinggal. Waktu semayang. Kena pesang ke bini kita. Kerana mu tu ra'iyum. Mu ra'i. Mu adalah pemimpin. Mu kena tulis. Khabar yang ingat itu awak sakit itu loh dak mayang masa nak beranak. Lepas tu asar dak mayang pula. Garis dak mayang agak. Isya dak mayang agak. Subuh esok baru beranak. Pak waktu kena qada. Terima kasih bang. Betul ada abang pandai gini. Tak ada.
Dah laki kita ada gambar gitu? Tak ada. Tak penting kita. Penting handsome. Yang handsome je. Gak laki ke macam Samsudin ke? Duk main handsome je. Hak agama tak berani nak pesan. Ni kena faham baik. Soalan seterusnya. Dalam kitab Musalli Syekh Daud Fatani tulis masuk dalam solat dengan rajin. Tapi dalam kitab lain buat ibadat dengan rajin itu ada masalah dengan nafsu. Sebab nafsu tak akan suruh buat ibadat. Melainkan pada ketika itu kita buat ibadat dalam keadaan ujub dan riak. Mohon pencerahan. Baik, tidak puas hati lagi. Tok Syekh Daud ni. Tok Syekh Daud sebut dalam kitab Musalli, kita sunat masuk dalam sembahyang dalam keadaan rajin. Dalam kitab-kitab tasawuf pula kata, kalau antaranya orang yang solat rajin itu diperdaya syaitan. Tidak ada tanakuk sama sekali. Sebab tu jangan faham sendiri. Ilmu ni jangan Google. Faham tak? Jangan tanya dalam Facebook. Banyak mengarut dah ni. Berpuluh-puluh mazhab baru tu baik dalam Facebook dah ni. Mazhab jahiliah belaka. Maksudnya tidak berlawanan. Maksud Syekh Daud Fatani ini di segi syariat. Nabi sendiri pun pesan kita, jangan malah bila kita masuk ke dalam semayang. Kerana perangan bila nak masuk dalam semayang, nak akad takbir, duk berat, duk rasa, ini tabiat orang munafik. Maka kita orang beriman, buang tabiat orang munafik. Dia gitu. Masuk dalam keadaan rajin. Nak takbir tu seronoknya, nak semayang tu gemarnya. Bila nak masuk waktu baru pula, rebang pula. Dah, boleh mayang pula. Biar ada perasaan gitu. Kerana orang munafik bila rebang, mayang pula baru nak letak belakang. Ni mari malah. Jangan ajar lagu tu. Dan maksudnya rajin itu adalah perdaya syaitan. Maksudnya gini. Itu dalam bab tasawuf, dalam ilmu tasawuf yang menerangkan masalah tentang riak, tentang khatir syaitan. Kalau makna nak bezakan suruhan syaitan, dia gini. Time kita tak ada orang, tak ada public, kita tidaklah rajin. Bila kita public ramai, kita jadi rajin. Seolah-olah nak menerangkan kita perdaya syaitan ketika orang ramai. Bila kita duduk rumah tak mayang sunat. Bila ramai-ramai dalam sejid, kita galak pula baca Quran lah, tasbih lah apa. Jaga, takut-takut perdaya syaitan. Itu maksud dia. Bukan semayang rajin itu syaitan. Soalan seterusnya. Pada firasat Ustaz, Lailatul Qadar malam ke berapa? Dia. Kita tambah firasat jadi pelawak lagi. Jadi kita pun berpandu kepada apa? Pandangan ilmu yang telah disampaikan ahli-alim ulama daripada hadis-hadis yang pandai sampai kepada kita. Berlaku Lailatul Qadar ini pada salah satu daripada malam-malam bulan Ramadan. Awal Ramadan boleh jadi, tengah Ramadan boleh jadi, hujung Ramadan boleh jadi. Tetapi ada hadis lain pula menerangkan kebanyakan berlaku pada hujung Ramadan, 10 yang akhir. Jadi 10 yang akhir ini lebih kuat persentasenya berlaku apa benda Lailatul Qadar. Satu lagi pesanan, jangan kita nak betulkan kesilapan kita. Kita anggap Lailatul Qadar adalah satu malam yang akan berlaku benda-benda yang pelik-pelik, dan bila kita lalui kita akan berlaku satu petanda. Ini mengarut belaka. Lailatul Qadar bukan benda itu. Lailatul Qadar ialah pada malam itu Allah beri kelebihan pada siapa yang dapat, yang berdoa, yang beramal, baca Quran, sedekah dan sebagainya, kelebihan yang amat banyak daripada malam lain. Malam ni katakan semalam bukan Lailatul Qadar, kita bersemayang, kita beribadat, kita bersedekah semalam, dapat pahala tak? Dapat ganjaran tak? Cuma siapa yang kebetulan dia beramal, dia berdoa, dia beristighfar, dia baca Quran, dia sedekah pada malam Lailatul Qadar, maka dia dapat ganjaran yang sangat banyak. Tu je. Kita duk faham bila dapat Lailatul Qadar, telinga jadi sejuk. Waktu kata dok, kawan atuk guru dia kata mata jadi klik tu je keke nak mari. Faham tak? Dia kata gatal tapak kaki, kepala otak, masa nak reka lah. Benda-benda itu mengarut belaka. Waktu duk itar juga. Guana taik bintang tak ada jatuh. Baca dalam Facebook, taik bintang jatuh. Lailatul Qadar. Faham tak? Lepas tu duk bohong dalam WhatsApp. Semalam dah aku rasa sejuk punggung malam.
Habisnya main ni bodoh belaka. Dia makanan orang cerdik belaka. Dia mujahid. Bukan gitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini malam-malam biasa beramal. Malam Lailatul Qadar Tuhan beri amalan yang muamal tadi berganda-ganda lipatnya. Itulah Lailatul Qadar. Nah, jadi awak black-black itu duk ita pokok uluh. Waktu tengok macam sengit balik baca Quran. Innal ladina bodoh belaka tu. Baca setiap malam. Kebetulan membaca setiap malam akan terkena pada malam Lailatul Qadar. Dr. Ahmad Syarbasi jawab dan sebut dalam kitab dia Yas'alunaka fiddin, siapa yang menghidupkan malam pada malam-malam Ramadan dengan semayang maghribnya, dengan semayang isyaknya, dengan dia semayang berjemaah ataupun seorang diri menghidupkan tarawihnya, kemudian dia mengerjakan salat-salat witir, kemudian dia tidur, dia bangun sekejap pada tengah malam untuk mengerjakan salat-salat tahajud dan seumpamanya, dan dia bersahur dalam keadaan dia berdoa untuk dapat keberkatan, orang ini pasti dapat Lailatul Qadar pada malam yang berlaku Lailatul Qadar. Faham lagi? Soalan seterusnya. Semalam saya solat subuh surau. Masa solat witir rakaat terakhir imam baca surah Fatihah dan surah Al-Alaq. Lepas tu imam sujud sejadah. Lepas tu bangun balik baca surah Kul dan macam biasa. Ada ke syariat seperti ini? Tu imam baca surah Iqra Al-Alaq. Ujung dia tu boleh sujud. Sujud apa? Sujud sajadah ke sahwi? Sujud sajadah, sujud tilawah. Boleh tak sujud sajadah pada surah Al-Alaq? Itu persoalan dia. Kerana imam ini habis surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, dia pergi turun sujud. Dia naik balik baca Al-Ikhlas. Betul tak boleh sujud pada hujung surah Al-Alaq? Tok guru kita ada boleh sujud. 14 tepat dalam Quran, kita sapa tepat ni, boleh kita sujud. Sujud sajadah. Salah satunya hujung surah Al-Alaq. Faham lagi? Dalam kitab fiqh kata, kalau kita baca surah Al-Alaq, fasjud waqtarib, kita pun turun sujud, kita naik balik, kita tak wajib pun baca surah. Kita nak rakaat, kita kena iktidal sekejap. Kita kena pergi sekejap dalam keadaan tamak ninah. Tadi sujud sajadah. Nampak tak? Sujud sajadah kan hujung surah Al-Alaq, sujud sajadah. Naik balik, diri betul sekejap. Sekadar tamak ninah, boleh rakaat. Setengah ulama kata afdal dibaca akan surah selepas itu sebelum rakaat. Ini ijtihad belaka. Boleh kita taklid belaka. Cuma orang tak ada ilmu dia kata si tu imam sudah salah. Tak boleh sujud surah Al-Alaq. Yang boleh sujud surah Al-Ikhlas sajadah saja. Tu kata jangan jahil ngaji. Jangan jadi macam kambing nak ajar ikan berenang. Kambing seorang kata berenang kena hujan 2 titik berok cair. Faham lagi? Ni ramai sangat kambing nak ajar ikan berenang. Betul tak? Boleh kelas baru mengaji apa bendanya 4 tahun mengaji syariah. Di University buat syariah. Nak kata Imam Syafi'i tak faham. Nak kata Imam Ghazali tak pandai buat kitab. Orang akhir zaman diperdaya syaitan. Belajar betul-betul, jangan main-main. Boleh sujud, tak ada masalah. 14 tepat ni boleh sujud. Lain pada 14 ni tak boleh. 14 tepat dalam Quran. Kadang-kadang Quran itu ditanda masjid tepi. Ada kadang-kadang Quran dia buat menara saja. Ada Quran dia buat garis pada ayat sejadah. Ada Quran dia buat ada ayat tebal. Ada Quran dia buat ayat dia warna merah. Ini memudahkan belaka. Orang yang apa tak payah tanda-tanda dah. Jadi boleh sujud 14 tepat. Mu naik balik tu, mu tak payah dah baca surah. Kalau baca harus. Soalan seterusnya. Apakah ini maksudkan? Kata-kata Buya Hamka. Ku berikan hatiku pada dunia, dunia menipu, mempersenda. Meletakkan aku di lembah kehinaan. Ku berikan hatiku pada manusia, manusia memperguna. Hancurkan dan memfitnahku. Ku berikan hatiku pada Tuhan. Hatiku dibelai, disayangi, dilindungi, lembut. Syahdu, mengasyikkan. Namun akulah manusia yang tahu tetapi leka dan terpedaya. Betul lah. Hamka ni bukan kerja Puan Samosek. Dia ulama'. Faham lagi? Ulama' yang banyak sangat ilmu dia. Salah satu ulama' tersohor di Nusantara.
Kita ni bukan ngaji ulama. Kapal-kapal ngaji ustaz-ustaz pun cerdik dah kita. Nah, pandai dah kita semayang, pandai apa. Dah kalau dengan ulama, habis lagi pandangan ilmunya. Jadi dia kata dia beri hati dia kepada manusia. Orang main tu sungguh. Tengok ramai duduk orang main tu kawan-kawan. Ramai hak tipu kita kawan-kawan ke musuh. Kau duk faham kita. Saing dong. Faham? Hak jadi grand, hak kita suruh kita jadi grantor pun semua. Dia buat pinjaman, beli kereta, beli rumah. Kita jadi grantor. Dia bayar 2 bulan, bawa lagi. Kereta pun tak ada, dia pun tak ada. Kita kena potong 600 bulan. Gaji 700. Tinggal 100, orang beli ngecung tak boleh. Dah kawan-kawan dah. Kawan-kawan. Manusia. Tu sungguh. Semua tu ambil daripada hadis-hadis belaka. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, musuh manusia ni ada 4 jenis. Nombor 1, dunia. Dunia. Nombor 2, harta benda. Manusia. Nombor 3, syaitan. Nombor 4, nafsu. Harta benda. Ni duk berbuat harta benda banyak, jadi kita jadi selaru habis. Nombor 2, manusia. Hak tu begini, jeng kita. Tahu tak? Hak fitnah kita, hak nguduh ke kita, hak molek depan, uduh belakang. Hak lidah cabang, habis pada bewok. Hak macam-macam pasal. Yang ketiga, syaitan. Boleh. Yang keempat, nafsu. Hak mana bisa kali? Diri kita diri. Pasal kan diri nafsu, kalau manusia, harta. Kalau kita buat, kita zuhud, tak ada harta. Tidak cara dah harta. Manusia, kalau kita khulwah, tak ada manusia. Duduk senyap lama. Faham tak? Duduk bukit pun semua ngatik. Subhanallah. Syaitan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tembak lari. Tak tembak kok, bang kok. Faham tak? Tapi nafsu kita bang lari tak? Tak, diri kita dah. Hak munah kuat ni, diri kita. Hak payah. Ambak tak lari. Ambak warna kita dah. Jadi kalau kita manusia kita kabur benda yang baik, kadang-kadang dia kata benda tak malak. Kita kabur benda yang baik, dia pengka tak baik. Kita kata benda yang tidak baik, sekadar nasihat, dia kata kita jahat. Kita cerita dia satu keburukan kita masa lalu supaya dia insaf. Dia cerita kat orang tak, ngeduh kita. Faham? Itu manusia. Tak usah kata kawan-kawan, bini mu, laki mu tu, orang rapat kali. Molek le ni tak cerai, acu cerai. Tahu tak? Laki kita tu, kita tak nguduh lah pasal kita, laki dia, bini dia lagi. Acu kita cerai dia bila-bila. Tahu tak? Habitat kita nguduh. Tengoklah sok khabar. Bila cerai habis khabar. Laki dia tak molek lah, laki dia tak betul lah, laki dia begitulah, beginilah. Masih nak nikah itu, masih baru nikah, tu dalam Facebook. Nampak? Ibu mertua saya kata, saya lah syurga bagi anaknya. Hodoh. Macam bidadari, kepala hotok mu bidadari. Tulis penuh cari orang like. Nak suruh orang like, suruh orang share. Khabar dia ini bagus lah, baik ke laki lah, begitu ni. Leni cerah, tengok benda dia kata ke laki dia. Tak pakai awal belaka. Laki dia jahat lah, laki dia tak jaga hati dia lah, lagilah begitulah, beginilah, begitulah, begini. Mak pula masuk capur pula. Aku kata, dah laki mu, masa nak tabruk. Nampak tak? Dah. Itu manusia. Jadi kalau ada buruk apa-apa, mengadu dengan Allah Ta'ala. Allah ni penyimpan rahsia. Jangan kabar ke bini mu, jangan kabar ke laki mu. Biar laki kita apa, rahsia buruk kita jangan cerita ke laki kita. Dia tak cerita lagi, bila laki kita kalau ada takdir tu ni, dia dah bercerai dengan kita. Habisnya kepek uduh kita. Baik ya lah kabar lagi kawan-kawan kita kok. Hak uduh-uduh bila bala waktu baik. Tengok le ni duk parti le ni. Dulu asal satu je. Le ni masuk baru pula. Lepas tu cerita pula nguduh. Waktu baik habis hak lama-lama. Dah sama je. Hak jaga kita sungguh Allah Taala. Anak kita jaga kejap je. Belum tentu pergi kubur kita. Mu balik karang, mu tanya laki mu. Bang, kata laki, tanya bini. Yang kalau abang mati, saya janji, awak takkan kahwin lain. Saya janji abang, saya cinta abang sampai bila-bila. Dengar boleh, percaya jangan.
Pasal apa? Pasal kita dah hati lagi. Nah, bila kita hati dah, lain cerita lah. Dah molek dah naik rupu, nikah dah. Dengan tukang mandi kita tu lah. Tukang mandi banyak. Bolehkah pakai pelembab gicu bibir masa berpuasa? Boleh. Dia kata batal. Dalam kitab fiqh kata, bila dia cair masuk dalam mulut kita, kita telang, batal puasa. Itu ada sebut dalam kitab fiqh. Tapi tak ada sebut lama gicu je batal puasa. Tak ada. Kerana yang membatalkan puasa, tok guru, ustaz duk ngajar sama dah. Iaitu memasukkan dalam rongga kepada hak yang batin dengan sengaja. Tak sengaja, tak batal. Naik motosikal masuk lalat. Pada dalam dada, tak batal. Bukan lalat, masuk berapa pati sekor. Lapau. Nyang. Masuklah perut, tak batal juga berapa pati sekor. Faham? Tapi kalau sengeleng, main. Ada nasi acelah gigi, dengung telang, batal. Nah, jadi pakai gicu tak batal. Yang batal, mu makan gicu tu. Gicu ni kadang-kadang kena panas cair. Dah gicu beli pasal malang 3 serial. Wai pemo. Faham tak? Bukan hak macam Datuk Bidar pakai 1000 lebih gicu tu. Hak lama. Faham? 2 lapis tu, undercoat lagi apa semua. Hak bini kita pakai. Tu asal malang je. Pakai pelang tau, ngada baru pasal malang. Lama neleh. Neleh. Nampak tak? Neleh masuk dalam mulut. Bau strawberry, ngam telang. Batal puasa. Situ. Baik. Apakah haram berbuka puasa dengan jima'? Ni baru soalan. Nampak tak? Tidak haram. Yang kata haram itu kalau dibuat di surau. Faham tak? Kalau di rumah tak haram lah. Di rumah orang tak nampak. Ni buka dengan jima' tu imam. Jadi hukumnya harus saja. Cuma sunat kita berbuka dengan segera. Bila segera ini, kita berada dalam kebaikan yang banyak. Ma'ajalul fitrah, qaid situ. Selama mereka itu mensegerakan berbuka. Sekarang masuk waktu berbuka, puak, makan lalu. Faham? Tu orang paling banyak kebaikan. Hadis kata, kita lambatkan 5 saat, kurang dah kebaikan. Lambatkan seminit, makin kurang kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang dijanjikan, mensegerakan berbuka. Tapi kalau orang nak jimak buka, boleh tak jimak lalu? Sekarang masuk waktu berbuka, bagi kawasan Padang Midin, Bukit Payung, Pengadang Baru, dan Kuala Gandung. Rauh, jimak lalu, boleh? Tak boleh. Faham tak? Mukaddimah tu 8 suku tak siap lagi. Faham lagi? Ke boleh jimak lalu? Boleh tak? Boleh tak, Mung? Berapa minit? Ambil masa? 5 minit. 5 minit juga ada. Lambat dah mu tanya, aku jawab kan, kata mulut jahat pula. Nak suruh faham. Tapi kalau nak berbuka juga harus, tidak haram. Saya jimat dengan isteri saya semalam pula dah. Memanglah takkan isteri tak bila. Jadi kami bangun sahur belum lagi mandi wajib. Kau 6.30 dah. Kami tidur, kamu bangun balik. Dan kami mandi. Boleh ke tak? Boleh. Sebab tidak disyaratkan suci daripada hadas janabah untuk berpuasa. Untuk puasa kita suci daripada hadas haid dan nifas saja. Kalau haid nifas tak boleh. Walaupun seminit pun tak boleh. Tak sah puasa kita. Seminit baru masuk waktu subuh, baru kering haid, tak sah puasa. Seminit baru masuk subuh, baru kering nipah, tak sah puasa. Seminit lagi nak bang garik, mari nipah, mari haid, tak sah puasa kita, batal. Tapi hadis janabah tak ada masalah. Semalam dia jimak isteri dia berjunuk, berhadas besar. Dia tidur, makan sahur kopak, tidur balik. Bangun-bangun, 6.30 dah. Mandi dalam keadaan berpuasa dalam keadaan sudah setengah jam berhadap sah kerana Nabi pernah berjunuk pada waktu malam dan Nabi bangun dalam waktu subuh, Nabi mengerjakan mandi. Tak ada masalah. Bahkan kalau kita hadap sah di siang hari pun tak batal puasa selain daripada jimat. Dia keluar apa? Keluar mani siang hari, tak batal agak puasa. Dia mimpi, tidur mimpi. Tok siok tidur mimpi. Bangun tengok nampak kayak plekat air mani. Tak batal puasa tak? Kan sengaja. Atau takutkan sesuatu keluar mani. Ada tak? Takut kan? Naik motosikal, tak-tak JBJ duduk blok. Nak tengok belakang, polis hutang pegang belakang itu. Nampak? Rotek tahun 85 mati. Nampak? JBJ tu benda berdenih tu. Balik. Nah, air mani tu habis ni. Tak batal bekas ngeleng. Soalan seterusnya. Saya kerja kuatan berulang-alik jamak kosong boleh tak? Boleh? Hari-hari boleh. Syaratnya kuatan bukan 4 tinggal mau. Kalau tempat tinggal mau 2, Terengganu 4 tinggal, kuatan 4 tinggal.
Faham tak? Dua-dua tak boleh jamak Melaka. Dalam jalanan boleh. Tapi mu tempat tinggal sini Padang Miding. Kerja di nun, jabat di nun. Faham? Kerja jadi jabat TMB di nun. Tang balik. Pagi pergi, tang balik. Boleh, tak ada masalah. Hari tu kita jumpa budak puang naik Mybi seorang. Dia bolak-alik daripada Terengganu ke Ipoh. Lalu kat mana? Kok Nung? Kok Kenyir. Seorang diri. Mybi putih. Bisa. Jauh tu. Budak puang Mybi. Ada hal sikit. Nampak tak? Orang beken. Orang lelaki seorang tak berani nak naik. Ngosek kat tu malam-malam. Dekat nak sampai Kenyir dah. Main terbang kat atas kepala atau kopek. Soalan seterusnya kita ada 7 minit lagi. 2 minit 7 sekarang pukul 6 berapa? 7 apa ni? 20 tau. Oh, yang itu 7 suku. Ya tak 7.20? Ya. Jam ni salah ke? Mana jam tu? Soalan yang terakhir. Baki ni mari mula. Boleh mari mula jawab? Baik, soalan yang tadi tak apa. Jasa susah ada dah kema. Bukan kena pergi beli. Apakah hukumnya solat tarawih dilakukan sebelum isyak? Mana lebih afdal berbuat dalam majlis berbuka, namak ke atau berbuka dengan isteri berseorangan di rumah? Baik, insya-Allah. Baki ni kita jawab pada kali yang lain. Apakah pertanyaan firman Allah Taala, hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? Baik. Molek soalan ni saya simpan. Saya mari jawab lain kali, boleh? Tok guru tolong pegang ni. Tolong pegang Saya jawab insya-Allah kali yang lain. Baik. Tarawih dia lakukan sebelum isyak. Berlaku perselisihan di kalangan ulama-ulama masalah solat tarawih sebelum daripada isyak pada masalah solat jamak takdim. Kalau kita melakukan jamak. Kalau kita melakukan jamak, boleh tak kita solat isyak padahal masih dalam waktu maghrib? Kita sudah solat isyak dalam waktu maghrib. Jadi setengah ulama mengatakan boleh kita semayang isyak tarawih belum dalam waktu isyak lagi. Lain daripada solat jamak itu disyaratkan mesti dalam waktu isyak. Yang ada khilaf masalah kita sudah solat jamak takdim. Bila khilaf masalah jamak takdim pada tarawih, maka khilaf juga pada masalah solat witir dalam waktu isyak ataupun dalam waktu maghrib bagi jamak takdim. Pendapat yang lebih ramai mengatakan sah kita solat witir dan solat isyak solat tarawih dalam waktu maghrib pada masalah semayang isyak dengan jamak takdim. Berbuka di majlis ke molek atau berbuka di rumah dengan isteri? Lah, bukan sehari puasa. Banyak hari kan? Nak ejah-ejah kita pun selang sehari kok. Kalau dulu 3 hari sebulan buka dengan orang rumah. Catung ke muka. Bebek nyeng habis. Lepas ni buat selang sehari. Selang satu majlis, satu di rumah. Satu majlis, satu di rumah. Kita boleh ejah kan? Bukan wajib buka surat ada hadis. Wajib buka surat. Ejah-ejah lah. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling bijak dan paling baik dengan isteri kamu. Hari ni buka kedai kalian siang tengok peluh tiok-tiok dia buat ke ikan itu benda masuk tumis gitu dak sikit arang pun buka kedai dah gitu. Jadi buka dengan tok imam tek, buka kapung tek, buka dengan bini tek. Dan soalan terakhir, Allah tanya, nak dak aku tunjuk kepadamu perniagaan yang menguntungkan kamu? Ayat ini untuk galakkan kita berniaga. Niaga apa? Niaga MLM yang garanti untung tijaratan lan tabur, niaga dengan Allah Ta'ala. Di antara niaga dengan Allah Ta'ala iaitulah yang besar sekali, kita jual tukar dengan apa? Dengan nyawa. Dia berebut di Syria sekarang mempertahankan umat Islam Syria daripada diganyang, dibunuh oleh tentera Rusia laknatullah, yang dipohon pertolongan daripada tentera Bashar laknatullah. Berebut daripada Kanada, Australia ke Syria.
Nak ni ya. Nak tunjikum min azabin alim. Bisnes yang kalau mau masuk skim bisnes ni melepaskan kamu daripada azab yang sangat pedih. Nombor satu sekali bisnes jual nyawa kita dengan syahid. Nampak tak? Yang tadi bisnes tadi kita gak sedekah, beri sumbangan. Orang nak buat rumah nak yatim gitu gini. Lain-lainnya. Beri orang berbuka puasa. Nak kita pergi haji dah tahun ni, kita pergi haji ke orang ni pula, anak dara kita pula miskin. Abang kita pula lah hak duduk tepu tu, hak basak terai, biar dia pergi umrah pula kenal Kaabah. Nak, ni semua ni orang berdaga dengan Allah. Jadi orang buat kebajikan, beri sumbangan, orang yang berniaga dengan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'asyakan wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna siyamana wa du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi